dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar dan selamat datang saya ucapkan kepada pendengar baru. Bersama saya lagi, Soleha, dalam podcast yang akan membawakan topik pada hari ini iaitu pengurusan pelanggan. Jika anda telah melihat sebentar tadi barisan-barisan panel kita yang amat segak bergaya pada hari ini, maka dengan itu saya ingin mempersilakan panel kita yang pertama bagi menjawab persoalan utama pada hari ini, iaitu berkenaan dengan apakah itu pengurusan pelanggan. Okey, baik Cik Siti, terima kasih atas soalan tadi. Baiklah, pengurusan khidmat pelanggan ini bermaksud bagaimana satu organisasi mengekalkan hubungan dengan pelanggan. Okey, kita bukan sekadar mau jual produk ataupun mau menawarkan perkhidmatan, tapi macam mana kita pastikan apa yang kita tawarkan itu adalah yang benar-benar terbaik dan sesuai dengan apa yang pelanggan inginkanlah. Okey, dan perkara ini sangat-sangat penting kepada mana-mana organisasi yang ada. Okey, dan ianya merupakan satu pelaburan jangka panjang kepada setiap organisasi. Jadi saya harap jelaslah berkenaan dengan maksud pengurusan pelanggan. Okey, kita kembali ke dengan Cik Siti. Wah, penerangan dan penjelasan yang amat menarik daripada Cik Syahira kita sebentar tadi. Namun begitu hadirin sekalian, sidang pendengar, saya juga tertanya-tanya berkenaan dengan aspek kepentingan pengurusan pelanggan ini yang sesungguhnya. Maka dengan itu, dengan segala sukacitanya saya ingin menjemput panel kita yang seterusnya yaitu Encik Vivance. Oke, terima kasih atas soalan tersebut. Seperti yang kita tahu, jika pengurusan pelanggan dalam sebuah organisasi itu baik, maka hal ini dapat memberikan banyak manfaat kepada organisasi itu. Antara manfaatnya ialah meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap organisasi. Selain itu, organisasi itu juga dapat membina image yang positif dan meningkatkan reputasi organisasi mereka. Apabila pelanggan berpuas hati, secara tidak langsung, mereka akan cenderung untuk menjadi pelanggan yang setia, dan tidak mudah beralih kepada pesaing yang lain. Sejujurnya, dalam dunia perniagaan hari ini, kepuasan pelanggan itu sebenarnya menjadi salah satu faktor utama atau nadi yang menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Oke, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Betul, Encik. Saya amat bersetuju dengan pandangan yang telah Encik lontarkan sebentar tadi. Namun begitu, apabila kita membicarakan berkenaan dengan kepentingan pelanggan ini, sudah semestinya kita akan turut terfikir berkenaan dengan ciri-ciri pengurusan pelanggan yang berkualiti. Maka dengan itu, saya amat tertarik untuk menjemput panel yang seterusnya, yaitu Puan Stephanie. Baiklah, ciri perkhidmatan pelanggan yang berkualiti bermula dengan sikap petugas. Seorang petugas perlu sentiasa mesra, sopan, menghormati pelanggan dan menunjukkan empati terhadap keperluan mereka. Selain itu, menjadi pendengar yang baik. Ini supaya dapat memahami masalah pelanggan sebelum memberikan penyelesaian yang sesuai. Akhir sekali, maklum balas yang cepat, tepat, dan jujur. Ini sangat penting bagi meningkatkan kepuasan pelanggan. Sikap bertanggungjawab, profesional, dan komitmen juga dapat membina kepercayaan pelanggan terhadap organisasi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, bertitik tolak daripada aspek emosi ini, saya juga amat tertarik untuk membicarakan berkenaan dengan aduan pelanggan ini. Sudah semestinya banyak aduan yang akan diterima dalam setiap jabatan. Tidak kira sama ada aduan itu bersifat negatif ataupun positif. Maka dengan itu saya ingin menjemput Puan Zahira untuk memberikan sedikit sebanyak pandangan. Baik, aduan pelanggan ini ada di setiap organisasi dan tidak akan terkecuali. Walau bagaimanapun, ia bukanlah sesuatu yang negatif. Sebaliknya menjadikan peluang kepada organisasi itu untuk melihat kelemahan yang tidak mereka nampak dalam organisasi mereka. Baik, sekiranya ada aduan pelanggan, kita hendaklah dengar aduan dengan tenang, kemudian tunjukkan rasa empati dan cuba untuk memahami perasaan pelanggan. Sekiranya organisasi melakukan kesilapan, kita perlu meminta maaf dan memberi penyelesaian yang sesuai. Paling penting adalah kita tidak boleh menyalahkan pelanggan kerana itu akan menjejaskan hubungan baik kita dengan mereka. Terima kasih. Pandangan dan tips yang amat menarik daripada Puan Zahira kita. Selain daripada itu, perkembangan teknologi juga saya rasa amat penting dalam pengurusan pelanggan ini. Untuk aspek ini saya ingin menjemput Cik Werianti untuk memberikan sedikit sebanyak pandangan. Banyak sebenarnya cara ataupun langkah yang boleh kita lakukan untuk membantu organisasi dengan bantuan teknologi. Antara caranya ialah pelanggan boleh menghubungi organisasi melalui media sosial, WhatsApp, laman web rasmi ataupun cara yang paling cepat sekarang ialah melalui chatbot ataupun kita panggil sebagai AI. Dengan bantuan chatbot atau portal layan diri, pelanggan dapat membuat urusan pada bila-bila masa tanpa bergantung kepada waktu pejabat kerana teknologi ini memberi perkhidmatan 24 jam. Banyak lagi cara teknologi dapat membantu sesebuah organisasi itu. Kita hanya perlu mencari maklumat ini dengan bantuan teknologi dan semua ini hanya di ujung jari. Setuju, Cik. Kerana pada zaman ini semuanya hanya di hujung jari saja kan? Baiklah, sebelum mengakhiri podcast kita pada hari ini, saya dengan berbesar hati ingin menjemput Cik Zafira untuk memberikan sedikit sebanyak rumusan berkenaan dengan podcast kita pada hari ini, yaitu pengurusan pelanggan. Dipersilakan, Cik. Terima kasih ya, Cik Soleha. Untuk kesimpulan, pengurusan pelanggan melibatkan usaha membina hubungan yang baik, memahami keperluan, menyelesaikan masalah mereka dengan profesional dan sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan. Mereka juga ialah aset yang perlu dihargai dan dipelihara melalui layanan yang mesra, komunikasi yang berkesan serta perkhidmatan yang berkualiti. Apabila pelanggan berasa dihargai, mereka akan lebih yakin, lebih setia, lebih cenderung untuk terus menyokong organisasi tersebut. Itu saja kesimpulan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih, Cik Zafira, dan terima kasih juga kepada semua panel yang sudi meluangkan masa untuk bersiar secara langsung dengan kami dalam podcast pada hari ini berteraskan elemen pengurusan pelanggan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pendengar yang sudi meluangkan sedikit masa untuk mendengar dan untuk kami berkongsi sedikit sebanyak ilmu berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Maka dengan itu, semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.